390.94 juta kepada 300.83.94 juta. Batu Pahat mohon perincian butiran perbelanjaan bagi tajuk ini. Butiran 00500 di bawah tajuk pengurusan sisa pekerja. Kita semua tahu sisa pekerja ini akan bertambah dari masa ke semasa. Oleh itu mohon penjelasan. Adakah pusat sisa pekerja ini akan disediakan di setiap kawasan perbandaran di mana kepadatan penduduk antara 300,000 hingga 500,000 orang. Dan mohon perincian juga jika sisa pekerja ini semakin meningkat hasil kepadatan penduduk ini, adakah kutipan yang biasanya dibuat 2 hari sekali ini akan dibuat kerap atau seperti setiap hari. Tuan Pengerusi, oleh kerana pertambahan besar dari bajet 106.4 juta kepada 246.9 juta, mohon penjelasan juga. Adakah lori-lori sampah kompakter yang baru akan disediakan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang berkualiti? Kerana kita dapat tahu rata-rata lori-lori kompakter ini sudah uzur dan boleh mengundangkan ketidakkeselesaan orang awam. Mohon perincian juga, adakah jadual pengumpulan pengasihan sisa pekerjaan ini diberi maklum kepada orang ramai supaya dianya salah satu cara menambah penambaikan perkhidmatan. Bagaimana kalau ianya diletak di tempat yang mudah dilihat seperti di masjid, surau, kuil dan bas stand dan sebagainya. Tajuk butiran 04001 di bawah tajuk kesejahteraan bandar, penyelenggaraan perumahan. Terdapat rumah-rumah kos rendah awam ni yang kelihatan usang dan nampak buruk seperti dia tidak lama dicat. Mohon penjelasan juga kepada bangunan 4 atau 5 tingkat PPR yang tiada lift dan bangunan-bangunan ini sudah berusia lebih 30 hingga 40 tahun. Adakah ada cadangan untuk memasang lift demi membantu warga emas atau yang mereka yang sakit untuk tinggal di tingkat atas? 04000 di bawah tajuk kesejahteraan bandar, iaitu program pembasmian kemiskinan bandar. Saya mohon penjelasan juga. Saya ingin mengetahui apakah jenis program pembasmian kemiskinan bandar, terutamanya di kawasan Batu Pahat. Kedua, siapa yang akan dilibat urus? Ketiga, bilakah program akan dimulakan atau tempoh program dilaksanakan, terutama di kawasan Batu Pahat? Dan di negeri-negeri manakah yang akan diberi keutamaan? Butiran 00100 di bawah tajuk kerajaan tempatan, program kerja kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan. Mohon diberi perincian juga. Yang pertama, apakah program atau jenis program projek kecil yang bakal dilaksanakan? Pihak BBT mana atau BBT negeri mana yang diberi keutamaan? Dan berapa kos setiap projek kecil ini? Pada masa yang sama, penyelenggaraan longkang kawasan kediaman perlu dilakukan secara berkala. Kejadian banjir kilat lebih cepat berlaku jika banyak longkang-longkang yang tersumbat. Malah ada kawasan perumahan yang tiada saluran air keluar yang baik. Jadi saya harap perkara ini dilakukan dengan sempurna agar Malaysia menjadi lebih bersih. Oleh itu, oleh kerana berlakunya pertambahan peruntukan sebanyak 170 juta bagi butiran ini, mohon diperincikan juga perbelanjaan di bawah tajuk ini, iaitu adakah ini melibatkan longkang atau parit di kawasan-kawasan taman perumahan? Apakah ada rancangan untuk mengatasi banjir kilat yang sering berlaku di kawasan itu, khususnya banjir perbandaran Batu Pahat? Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Hulu Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, saya terus kepada kod B43 butiran 020000 berkenaan persekitaran Bandar Mampan. Untuk butiran ini melibatkan 3 perkara. Kos anggaran perbelanjaan sebanyak 241,934,500. Saya ingin bertanya, apakah ruang lingkup pihak kementerian untuk membantu kerajaan tempatan? Hulu Selangor ada kawasan yang agak luas yang sudah pasti ianya memerlukan perhatian dan bantuan dari kerajaan. Perkara pertama dalam butiran ini, di Bukit Beruntun dan Bukit Sentosa ada rumah kedai yang ada pemilik dan ada yang tidak punya pemilik. Ia cukup memberi kesan kepada pembangunan apabila berlakunya demand yang tinggi melibatkan pemilik. Secara tidak langsung, ia memberi kesan kepada sebuah pembangunan. Ini berlaku apabila ada agensi yang ingin membuat pembangunan. Ianya amat menyukarkan apabila melibatkan pemilik ada yang meletakkan sewaan yang tinggi sedangkan kawasan tersebut adalah kosong.
Mohon kementerian dapat melihat dan membantu pembangunan di Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa. Perkara kedua dalam butiran yang sama 020000, selain itu di Lembah Beringin lebih menyedihkan, tiada perancangan pembangunan yang dapat dilihat. Hanya terdapat sebuah sekolah sahaja, iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan Lembah Beringin. Tiada sekolah menengah dan tiada sekolah rendah agama. Di Sekolah Rendah Kebangsaan Lembah Beringin ini pula mempunyai satu masalah yang masih tidak berjaya diselesaikan. Sudah berlarutan selama 6 tahun, daripada 2017. Masalah yang dihadapi tanah runtuh di penjuru belakang sekolah berdekatan dengan substation TNB. Apa yang berlaku? Monsoon drain telah pecah mengakibatkan hakisan tanah berlaku dan ianya semakin besar. Mohon sangat-sangat kementerian mungkin boleh membantu menyediakan dana untuk baik pulih monsoon drain sebelum berlaku kejadian yang tidak diingini. Pelajar sekolah menengah pula terpaksa berulang-alik ke Kuala Kubu Baru yang jaraknya hampir 20 km mengenai masa 30 minit perjalanan. Mohon lagi sekali pihak kementerian mengambil perhatian dan memikirkan sesuatu untuk membangunkan di kawasan Lembah Beringin. Tuan Pengerusi, perkara ketiga dan butiran yang sama juga 020000, Hulu Selangor juga mempunyai college community di Batang Kali. Ianya merupakan salah satu institusi yang berada di kawasan Hulu Selangor. Ia juga beroperasi dengan baik. Namun, ia tiada bangunan sendiri, tiada asrama, tiada tempat untuk beriadah yang di padang dan juga kelengkapan sukan. Saya mohon lagi sekali kementerian untuk menyediakan tapak dan bangunan baru untuk membina college community dengan menyediakan segala kelengkapan pembelajaran, asrama pelajar, padang dan fasiliti sukan. Tuan Pengerusi, seterusnya kod B43-030400 berkenaan Tribunal Perumahan dan Pengurusan Serata. Kos anggaran perbelanjaan sebanyak RM8,854,700, kawasan apartmen atau rumah bertingkat dikawasan oleh Badan Pengurusan Bersama JMB ataupun MC. Organisasi ini cukup penting dalam memastikan urus tadbir aset serata merangkumi kemudahan infrastruktur seperti lift dan juga kawasan komuniti. Di peringkat PBT, menerusi COB telah ditugaskan untuk membantu ke semua rumah bertingkat bagi memastikan JMB berjalan dengan baik. Ada di antara JMB dikelolakan oleh third party atas sebab-sebab tertentu. Antaranya, ketidakmampuan untuk mengurus, masalah pengurusan tempat sendiri dan lain-lain. Mohon kementerian bantu melihat isu ini dengan serius sebab ianya memberi kesan kepada penduduk apabila pengurusan diuruskan oleh third party. Ianya amat merugikan kepada penduduk sebab ia menyebabkan kos bayaran pengurusan yang tinggi. Tuan Pengerusi, untuk menyelesaikan isu serata pemilikan, ianya bukan diserahkan bulat-bulat pada JMB. JMB tak mampu untuk menguruskan berkait dengan serata yang sepatutnya pemaju yang menguruskan. Malangnya, banyak pemaju yang gulung tikar. Istilahnya gulung tikar. Tetapi mereka tidak gulung tikar. Mereka membuat satu syarikat baru atas nama orang lain. Yang menjadi mangsa adalah pemilik rumah berpetak. Mohon sangat-sangat kepada Kementerian kesihanilah mereka-mereka yang duduk di rumah bertingkat ini yang memerlukan perhatian untuk memiliki rumah atas nama sendiri. Yang terakhirnya, saya mengambil sedikit ruang, minta izin sikit masa. Iaitu berkaitan dengan projek ECRL. Yang mana kita menceritakan pasal ECRL ni di mana-mana cerita ECRL. Termasuk di kawasan saya Hulu Selangor. Iaitu di Serendah. Apa yang agak bermasalah sekarang ini, mereka kontraktor menggunakan laluan perumahan. Telah pun ditegur oleh Majlis Pembangunan Hulu Selangor, tetapi kontraktor masih lagi meneruskan kawasan yang tidak sepatutnya kita lalui. Ada jalan lain, tapi mereka tidak mahu menggunakan jalan lain. Mereka menggunakan jalan menerusi perumahan, taman-taman yang ada 4 taman di situ. Jadi saya mohon pihak kementerian mungkin boleh bantu untuk selesaikan masalah ini dengan kedegilan daripada kontraktor yang tidak mahu mengalah atas ataupun walaupun dah kena tegur ataupun saman. Jadi sekadar itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Betung. Salam sejahtera. Selamat petang. Terima kasih Tuan Pengerusi atas peluang sekali lagi untuk saya turut terlibat untuk membahaskan bajet di peringkat jawatan kuasa di bawah maksud B dan P43 Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Saya akan bangkit kedua-tiga isu yang penting bagi kawasan
luar bandar dan PBT di luar bandar di Sarawak. Pertamanya saya terus ke butiran 00-100 projek kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan sebanyak RM560.395 juta yang telah diagihkan pada tahun ini merupakan peningkatan yang ketara berbanding dengan RM390.139 juta pada tahun lepas. Projek kecil di kawasan PBT amat diperlukan bagi Majlis Daerah Betong dalam Parlimen Betong sebuah PBT luar bandar amat mengharapkan tambahan agihan peruntukan bagi menyelesaikan isu-isu prasarana dan kemudahan setempat. Justru soalan saya, berapakah peruntukan keseluruhan bagi Sarawak dan mohon dinaikkan juga peruntukan untuk Majlis Daerah Betong. Yang kedua, butiran 03-0100 bomba dan penyelamat. Berhubungan dengan butiran ini serta mengambil kira kes-kes kebakaran rumah panjang yang kerap kali berlaku di luar bandar Sarawak, Betong ingin mohon dan mencadangkan kepada Menteri. Pertamanya, memperkenalkan dan juga mewajibkan pemasangan pilih bomba di rumah-rumah panjang yang ada kemudahan bekalan air. Yang kedua, membekal alat pemadam api kepada rumah panjang yang jauh di luar bandar. Sekiranya perkara ini dapat dipertimbangkan oleh kerajaan, ianya amat membantu kami yang duduk di luar bandar yang kawasan rumah panjang yang tidak ada kemudahan bomba. Kerana sebuah rumah panjang boleh sampai 50 pintu keluarga. Kedua, banyak juga rumah panjang di pedalaman yang jauh dan langsung tiada kemudahan balai bomba. Yang ketiga, butiran 30001, pembinaan bangunan JBPM di Sarawak. Saya nampak agihan belanja yang amat kecil, iaitu RM490,000 saja. Soalan saya, apakah projek pembinaan yang dapat dibuat dengan amount sekecil ini? Untuk makluman, Yang Menteri, Datuk Pengerusi, ramai rakan-rakan ahli Parlimen di Sarawak yang mohon saya mengutarakan juga ini, mereka juga ramai yang mohon balai bomba di kawasan masing-masing. Apakah perancangan dan komitmen daripada kementerian untuk menambah lagi balai-balai bomba di Sarawak? Keempat, butiran 31000, perolehan kenderaan, helikopter dan kelengkapan bomba. Sebanyak RM46.51 juta disediakan tahun ini dan sedikit peningkatan yang banyak berbanding dengan 9.9 juta tahun lepas. Adakah di bawah butiran ini kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membekal kenderaan dan peralatan untuk bomba sukarela? Contohnya di kawasan saya sudah ada 2 pasukan bomba sukarela yang memerlukan kenderaan dan peralatan asas yang bolehkan mereka membantu bomba dalam mana-mana kes kebakaran setempat. Seterusnya, saya terus ke butiran 40000 SPNB dan butiran 01513 program perumahan rakyat. Berkait dengan kedua-dua butiran ini, saya ingin mengemukakan beberapa persoalan seperti berikut. Pertamanya, berapakah jumlah penerima projek setiap tahun yang telah diluluskan semenjak tahun 2018 di Sarawak? Sekiranya ada di Betong, sila nyatakan. Kedua, berapa lamakah proses untuk meluluskan satu-satu permohonan rumah di bawah SPNB bagi kes-kes tertentu di Sarawak? Dan akhirnya, berkaitan dengan kes kebakaran rumah panjang juga, lazimnya mangsa yang rata-rata kumpulan B40 di luar bandar akan mengambil masa hingga 5 hingga 10 tahun untuk mereka mendirikan rumah panjang baru. Adakah kerajaan dapat membantu dari segi dasar bagi kes rumah panjang terbakar menyediakan peruntukan khusus bagi memudahkan pembinaan semula rumah panjang melalui projek khas SPNB atau projek mesra rakyat di tapak-tapak rumah yang terbakar? Sekiranya ini dapat dipertimbangkan oleh kementerian, ianya amat membantu mangsa-mangsa memulakan kehidupan baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kuantan. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya merujuk kepada B43 butiran 020100, penurunan peruntukan sejumlah 5% berbanding 2022. Saya ingin mendapatkan maklumat jumlah peruntukan yang diterima oleh Parlimen Kuantan. Datuk Pengerusi, di bawah kerajaan tempatan juga saya ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan premis perniagaan milik PBT di Parlimen Kuantan
iaitu berkaitan dengan bilangan premis perniagaan milik PBT, jumlah peratus yang disewa oleh golongan belia daripada premis tersebut, jumlah premis yang masih belum disewa. Seterusnya, butiran B030500 kesejahteraan komuniti dengan peningkatan peruntukan sebanyak 39% bagi tahun 2023 berbanding 2022. Saya ingin bertanya berapakah jumlah mereka yang dikategorikan miskin bandar yang telah berjaya dikeluarkan melalui program kemahiran keusahawanan pada tahun lepas. Juga saya ingin mendapatkan jenis program keusahawanan yang telah kementerian laksanakan termasuk program keusahawanan di Parlimen Kuantan. Saya juga ingin mengetahui berapa peratus sasaran berbanding jumlah penyertaan miskin bandar dapat dikeluarkan bagi tahun 2023. Bagi menjalin kerjasama strategik bersama agensi serta NGO, saya ingin cadangkan agar kementerian menyediakan satu premis khas kepada mereka persatuan golongan OKU di setiap daerah bagi membolehkan mereka menjalankan operasi dengan lebih tersusun. Datuk Pengerusi merujuk butiran 030400 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Serata dengan hanya peningkatan 5.4% diperuntukkan berbanding 2022, adakah cukup untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan serata? Sedangkan ketika ini kos barang dan upah telah meningkat. Mohon penjelasan dari pihak kementerian. Seterusnya berkaitan P00200, bagi tahun ini peningkatan yang sangat ketara iaitu 2,798% berbanding peruntukan tahun lepas. Saya harap semua PBT mendapat peruntukan ini dan saya mohon Yang Berhormat Menteri memberi perincian pecahan peruntukan ini, juga berapakah jumlah peruntukan ini akan disalurkan di Parlimen Kuantan. Seterusnya 040400 sewaan CCTV, peruntukan bagi tahun 2023 dikurangkan sebanyak 97% kepada berbanding tahun 2022. Saya mohon penjelasan YB Menteri mengapakah peruntukan ini dikurangkan. Saya juga ingin mencadangkan agar CCTV turut dipasang di kawasan pusat rekreasi seperti tasik sungai dan pantai bagi memantau keselamatan pengunjung. Juga di kawasan sering dilanda banjir ataupun banjir kilat di taman-taman perumahan. Datuk Pengerusi merujuk kepada 00100 projek kecil di PBT, peningkatan peruntukan sebanyak 43.6% berbanding 2022. Mohon dapatkan senarai jenis projek kecil yang akan dilaksanakan dan pecahan peruntukan kepada setiap negeri dan jumlah diperuntukkan bagi Parlimen Kuantan. Butiran 00900 berkaitan dengan kajian-kajian di bawah KPKT. Saya ingin bertanya jenis-jenis kajian yang telah dirancang sehingga menyebabkan peningkatan peruntukan sebanyak 989.7%. Itulah, Ahmad. Ya. Terima kasih. Datuk Pengerusi, terima kasih Ahmad Kuantan. Saya ingin dapat maklumat dari Yang Berhormat. Apakah Yang Berhormat tahu pihak-pihak mana yang terlibat yang menjalankan kajian ini, sama ada di kementerian ataupun pakar-pakar di luar? Dan apakah juga kalau dapatkan maklumat ini tentang prestasi panel expert ataupun panel kepakaran yang melibatkan yang telah dipilih oleh kerajaan dahulu, dan apakah prestasi mereka ini tidak menggalakkan sehingga menyebabkan mungkin kementerian terpaksa mengambil pakar-pakar ataupun membuat kajian melibatkan pakar-pakar daripada luar? Terima kasih. Okay, terima kasih Maran. Masukkan ucapan Maran dalam ucapan saya. Seterusnya merujuk butiran 01907 rancangan kawasan khas. Terdapat 1.5 juta diperuntukkan berbanding tiada peruntukan bagi tahun sebelumnya. Saya ingin dapatkan perincian butiran tersebut, juga lokasi pembangunan bagi butiran peruntukan ini dan jumlah yang diperuntukkan di Parlimen Kuantan. Akhirnya saya ingin semua yang saya ajukan ini dapat jawapan. Jika tiada dalam sesi soal jawab, mohon kemukakan secara bertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jemput Wangsa Maju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus dengan butiran P4300-200 PPP PFI. Anggaran dipinda bagi tahun 2022 adalah sejumlah 48,990,924 berbandingkan dengan anggaran tahun 2023 sejumlah 1,420,930,000
192,192,000. Ini adalah satu lonjakan jumlahnya amat tinggi, pertambahan 1.37 bilion berbanding dengan tahun lepas. PPP ataupun PFI adalah satu kaedah perkongsian antara awam dan swasta. Lazimnya menggunakan kemudahan keuangan dan kepakaran pihak swasta. Ia boleh dioperasikan atau dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dan model, termasuk DBFO, Design, Build, Finance, Operate, BOO, Build, Own and Operate, BOT, Build, Operate and Transfer, dan juga BOOT, Build, Own, Operate and Transfer. Oleh itu, apakah justifikasi kementerian memerlukan perbelanjaan tambahan sejumlah yang besar ini pada tahun ini, dan apakah projek-projek yang telah dikenal pasti? Berikut merujuk kepada butiran P4304,001 penyelenggaraan perumahan berjumlah 90,400,000 dan P4301,604 pemulihan dan penyelenggaraan berjumlah RM24,853,700. Timbalan Menteri pada 14 Mac yang lalu memaklumkan Dewan ini sehingga 31 Januari 2023 ada 4,218 projek kos rendah satu negara. Dari jumlah itu, 1,084 projek kos rendah yang tidak ada atau belum menubuhkan Joint Management Board JMB ataupun Management Committee MC dengan izin. Dalam keadaan wujudnya JMB ataupun MC pun menghadapi cabaran dan kekangan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti lift, tangki air dan sebagainya, apatah lagi dalam keadaan tiada ataupun belum wujud JMB dan MC. Di Kuala Lumpur sahaja ada 178 projek kos rendah dengan bilangan lift melebihi 400 dan tangki air melebihi 600. Kalau di Kuala Lumpur ini sahaja kita ambil 30% lift dan tangki air yang memerlukan penggantian, ini bererti melebihi 180 tangki air dan melebihi 120 lift yang perlu diganti. Kalau kos penggantian lift adalah 400,000 setiap satu, dengan bajet 50 juta mencukupi hanya 120 buah lift sahaja. Ini belum mengambil kos penyelenggaraan yang lain. Contohnya, tangki air di Sri Langkawi 1 Wangsa Maju yang perlu ditukar yang masih mencurah-curah air melimpah semenjak pertengahan tahun lepas. Pohon pertimbangan sewajarnya. Seterusnya, merujuk kepada butiran P4301,513, program perumahan rakyat berjumlah 383,942,400. Dalam melaksanakan projek pembangunan untuk menambahkan bekalan rumah mampu milik, akan tetapi pelaksanaannya telah melahirkan masalah yang lain. Sebagai contoh, apabila pembangunan rumah mampu milik memenuhi kehendak pematuhan yang dikenakan kepada pemaju, menyediakan satu petak letak kereta bagi setiap unit yang dibina. Ini telah melahirkan satu keadaan di mana banyak kereta diletakkan di tepi-tepi jalan dan kadang-kadang di tengah-tengah jalan. Kerana ada pemilik rumah mampu milik yang mempunyai lebih daripada satu buah kereta. Bagi memberi gambaran, jika satu projek rumah mampu milik ada 2,400 unit dan hanya 50% sahaja yang ada 2 buah kereta, ini membawa maksud akan ada sejumlah lebih kurang 1,200 kereta diletakkan di tepi-tepi jalan dan di kawasan berdekatan. Kesesakan pasti akan berlaku. Diminta kementerian memperuntukkan kos untuk meneliti kembali syarat-syarat pematuhan termasuk berkaitan keperluan bilangan petak letak kereta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus suka saya merujuk kepada butiran muka surat 380, butiran 030200 Perumahan Negara.
Saya ingin menyentuh mengenai projek-projek perumahan mesra rakyat di bawah Syarikat Perumahan Negara SPMB di Terengganu. Untuk pengetahuan Tuan Pengerusi, bajet angka kos yang disediakan adalah RM70,000 seunit yang ditender kepada kontraktor dan diberi subsidi RM20,000 oleh kerajaan dan rakyat hanya membayar RM50,000. Namun apa yang menjadi masalah yang timbulkan sekarang ini ialah tentang saiz rumah. Harga tidak bertambah tapi saiz rumah dikurangkan daripada 1,000 kaki persegi kepada 750 kaki persegi sahaja. Ini sudah tentu akan memberi keadaan yang tidak selesa kepada keluarga tersebut, apatah lagi kalau yang sudah ada anak 4-5 orang. Jadi impak ini akan menyebabkan keselesaan penghuni, juga akan beri masalah kepada anak-anak khususnya remaja kerana mereka akan merasa tidak berselesa berada di rumah dan akhirnya mencari ketenangan di luar rumah dan berkawan dengan rakan-rakan sebaya yang boleh menjebak mereka berbagai masalah sosial yang lain pula. Justru itu saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan telah melaksanakan satu kajian yang komprehensif tentang impak pengecilan saiz rumah ini terhadap penghuni rumah mesra rakyat yang sedang dilaksanakan sekarang? Mohon penjelasan Menteri. Datuk Pengerusi, selain itu di bawah butiran ini juga saya ingin menyentuh mengenai isu keperluan dibina projek perumahan rakyat di Kuala Nerus, iaitu projek perumahan Jeram di Mukim Maneh, Parlimen Kuala Nerus. Untuk makluman Dewan dan Datuk Pengerusi, jabatan atau agensi yang berkaitan di peringkat negeri telah pun mengenal pasti keperluan projek tersebut dan tanah juga telah ada disediakan 9.5 ekar untuk dibuat rumah berserata. Di sana ada 1,013 pemohon daripada B40 yang kita layak untuk dapat rumah tersebut. Oleh itu, saya mengharapkan pihak kementerian, kerajaan supaya dapat diluluskan dan disegerakan peruntukan bagi pelaksanaan rumah mampu milik atau projek perumahan rakyat di Jeram, Mukim Maneh, Kuala Nerus ini, insya-Allah. Yang kedua, suka saya merujuk kepada butiran 030400 muka surat 380 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Ingin saya bangkitkan mengenai projek perumahan lewat sakit dan terbengkalai. Apa yang dipahamkan, kerajaan telah mewujudkan satu task force bagi menyelesaikan isu projek perumahan bermasalah yang saya sebutkan tadi. Jadi berdasarkan butiran ini, saya mohon penjelasan kementerian mengenai KPI task force yang telah ditemukan itu dan sejauh mana kementerian menetapkan tempoh masa untuk menyelesaikan isu-isu perumahan bermasalah ini, khususnya projek-projek yang bermasalah melebihi daripada tempoh 1 tahun. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 020200 muka surat 379 pengurusan sisa pekerjaan negara. Saya ingin menyentuh mengenai ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa pekerjaan. Dalam sesi pergolongan Menteri KPKT dalam pembahasan belanjawan dasar tempoh hari, Menteri ada menyebut mengenai penelitian untuk melaksanakan pindaan akta berkaitan bagi negeri-negeri yang tidak menerima pakai Akta 672, iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976, termasuk negeri Terengganu. Ini untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan ekonomi kitaran bagi sisa pekerja di seluruh negara. Saya ingin memohon penjelasan kementerian berhubung apakah persediaan kerajaan dalam usaha melaksanakan dan menguatkuasakan pindaan Akta 672 ini, memandangkan pelaksanaan ekonomi kitaran bagi sisa pekerja memerlukan kepada kos yang amat besar untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang akan digunakan pakai kelak. Pada masa yang sama, saya juga pendapat kerajaan perlu melaksanakan lebih banyak inisiatif bagi menyokong rakyat dalam pengasingan sisa pekerja. Oleh itu, saya mohon penjelasan kementerian adakah wujud kajian mengenai inisiatif untuk menyokong rakyat untuk pengasingan sisa pekerja ini. Datuk Pengerusi, seterusnya saya ingin merujuk pada butiran 020100 muka surat 378 Kerajaan Tempatan. Ini saya skip ini, masa tak ada. Saya pergi pada butiran 030600 perancangan perumahan. Saya ingin menyentuh mengenai pembinaan perumahan strata di seluruh negara. Kebelakangan ini kerap kedengaran insiden kanak-kanak jatuh dari bangunan kediaman strata yang menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh itu, saya mohon penjelasan sama ada kerajaan berhasrat untuk mewajibkan pemaju-pemaju perumahan berstrata ini
untuk melengkapi unit rumah yang dibina dengan grill, khususnya di bahagian balkoni supaya aspek keselamatan perumahan strata dapat dipertingkatkan. Mohon penjelasan Kementerian. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Sekarang saya jemput Keluang. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana izinkan saya ambil bahagian dalam perbahasan pada petang ini. Datuk Pengerusi, saya terus ke petiran 00200 sama juga dengan pantangan Wangsa Maju tadi, minta Menteri beri secara terperinci petiran ini apa projek ataupun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Nampaknya ada satu lonjakan besar belanjawan kat petiran PPP dan PFI. Dan kedua, 00500 pengurusan sisa pebejak, minta Menteri bagi jumlah iaitu kerana jumlah peruntukan untuk petiran ini meningkat secara 100%, iaitu minta Menteri jelaskan sebab-sebab di belakang peningkatan bagi petiran ini, kerana nampaknya tahun selepas tu memang tak ada sebanyak sebegini, dan kita tahu pengurusan sisa pebejak adalah satu perkara yang memang bawa banyak kos. There are a huge cost implication in this issue. Dan juga 040-800 di bawah masuk bekalan bantuan sisa pebejak pihak berkuasa tempatan SW Corp yang berjumlah 10 juta ringgit. Jadi minta Menteri maklum kepada Dewan Yang Mulia ini juga berapa kita menanggung atau menyumbang, menyalur kepada semua PBT setiap tahun untuk pelupusan sisa pebejak sahaja. Paling penting sekali, berapa banyak PBT kita, iaitu pihak berkuasa tempatan, kerajaan tempatan tidak mampu membayar untuk membuang sampah yang dihasilkan oleh semua penduduk di bawah pihak berkuasa tempatan mereka. Dan sekiranya kerajaan pusat tidak menyalurkan bantuan ini, berapa mereka akan menghadapi dengan cabaran kewangan, iaitu mereka langsung tidak mampu membayar. Kerana kita tahu ada PPT yang sebenarnya revenue mereka, pendapatan mereka memang tak cukup, kurang sangat. Tetapi mereka terpaksa menanggung sebahagian besar pembayaran kepada syarikat konsesi. Dan juga dengan kadar pembayaran sekarang ini, iaitu sekarang banyak sisa pebejak kita sebenarnya dilupus di tapak pelupusan sanitary atau yang bukan sanitary, tetapi kos yang kita terpaksa menanggung pun sudah besar. Jadi dengan kadar pembayaran sekarang ini kepada syarikat konsesi, berapa peratus setiap PBT berbanding yang bayar berbanding dengan pendapatan mereka sebenarnya. Kerana setahu saya ada PPT yang mungkin terpaksa mengeluarkan 50% pendapatan mereka, ada yang melebihi 50%, iaitu 2/3 sampai 2/3 pendapatan setiap tahun untuk membayar, untuk melupuskan sampah sahaja. Iaitu kalau tak dapat jawab secara lisan, nanti minta Menteri atau pegawai boleh bekalkan jawapan secara tertulis untuk semua orang tahulah betapa serius pengurusan sisa pebejak ini. Dan juga saya ingin tegas di sini bahawa maklumat semua ini adalah penting, kerana ramai di luar sana, mungkin ada yang dalam Dewan ini pun anggap bahawa pelupusan sisa pebejak atau buang sampah ini tak ada apa-apa kos. Tapi sebenarnya the cost implication is huge on us. Tapi rakyat di luar sana buang sahaja. Ramai ada mentaliti bahawa as long as the smelly trash disappeared from my house, then it is okay. They don't care how the government process the rubbish or the solid waste. Jadi adalah penting bahawa kerajaan kita maklum pada rakyat setiap kg berapa kita bayar. Kerana rakyat biasa bayar cukai tafsiran sahaja. Dan mereka tak tahu setiap ringgit mereka bayar cukai tafsiran mungkin 50% atau sampai 2/3 pergi untuk buang sampah sahaja. Mereka tak tahu. Jadi adalah penting bahawa kerajaan pusat maklum pada seluruh negara kita, semua rakyat tahu setiap ringgit cukai tafsiran kita bayar pada PBT berapa sen
berapa peratus kita guna untuk buang sampah. Dan ini adalah penting kerana saya tahu kerajaan kita memang ada rancangan, tak kira mana-mana pihak, tak kira bila-bila memang ada perancangan untuk bina incinerator. Dan saya tahu teknologi incinerator sekarang canggih, saya tak nafikan. Tapi saya ingin tekaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa incinerator adalah salah satu penyelesaian untuk menyelesaikan masalah sisa pebeja di depan kita. Tetapi bukan satu-satu penyelesaian sahaja. Kita ada penyelesaian lain. Jadi adalah penting kita cuba sedaya upaya untuk jalan keluar lain. Jadi saya minta Menteri mempekalkan statistik ini kalau ada, iaitu berapa unit hartanah landed property dan juga unit hartanah bangunan bertingkat tinggi, high-rise building yang di bawah penyeliaan syarikat konsesi pengurusan sisa pebeja ini. Kerana kita tahu dalam kontrak yang kita tanda tangan dengan syarikat konsesi pengurusan sisa pebeja ini, mereka kira pembayaran ikut unit rumah yang mereka pergi kutip. Kalau untuk landed property, it makes sense lah kerana mereka terpaksa pergi satu rumah ke satu rumah. Tapi kalau mereka juga pakai formula yang sama untuk kondominium, untuk PPR, itu tak masuk akal dah kerana untuk high-rise building mereka pergi ke satu lokasi untuk kutip sampah sahaja. Ada juga dalam kes tertentu kondominium bukan diduduki 100%. Jadi kalau mereka kira dengan unit, saya rasa itu tidak adil. Jadi adalah penting kita review, meneliti semula formula pembayaran ini supaya kita cari satu jalan keluar untuk kurangkan kos pada kerajaan. Dan juga ada apa lagi Datuk Pengerusi, maaf. Jadi saya minta satu petiuran lagi iaitu berkenaan bomba 3000 pembinaan bangunan JPPM di Semenanjung yang sejumlah 103 juta ringgit. Minta Menteri senaraikan berapa projek yang dirancangkan untuk laksanakan tahun ini, dan yang paling penting sekali sama ada Balai Bomba Keluang juga tersenarai sebagai projek yang akan dinaik taraf kerana bangunan Balai Bomba Keluang memang uzur sudah melebihi 80 tahun. Dan anggota Balai Bomba di Keluang sebenarnya sudah lama menanti projek naik taraf kerana bangunan yang mereka guna sekarang memang tak cukup moden, tak sesuai dengan reka bentuk balai bomba yang moden, dan kadang-kala truk bomba yang tinggi itu tak dapat masuk dan kena ubah suai. Jadi saya minta kalau boleh masukkan projek naik taraf Balai Bomba Keluang yang sudah lama dinanti oleh anggota kita di Keluang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pengerusi, saya mohon untuk merujuk kepada butiran 0302500 itu kerajaan komuniti bagi mempertimbangkan kepada pihak Plan Malaysia bagi membuat perancangan dasar perancangan community planning, kerana hari ini perancangan yang dibuat oleh pihak Plan Malaysia hanya sampai ke peringkat jajahan dan daerah sahaja, dan ini adalah sesuai untuk kawasan-kawasan yang tumbuh secara organik seperti Kelantan, dan dalam hal ini saya kira insya-Allah Tumpat bersedia untuk dirikan projek perintis bagi perkara ini. Yang kedua berkenaan dengan butiran 020200 Pusat Sisa Pepejal, adakah pihak kerajaan bersedia untuk memberikan insentif-insentif sebagai galakan kepada PBT untuk menjayakan agenda ekonomi kitaran? Sebagai contohnya, di Kelantan kita telah mengadakan program lalat jenis Black Soldier Fly yang dijangka mampu untuk mengurangkan lebih 5 tan sampah sehari. BSF ini diternak dalam rumah khas dibina di belakang Pasar Borong Tanah Merah, hidup dengan makan sisa sampah organik yang dikumpul oleh pihak Majlis Daerah Tanah Merah dan diperluaskan kepada Majlis Daerah Dabung dan juga Majlis Daerah Pasir Mas dan Daerah Tumpat. BSF ini mampu untuk melupuskan
sisa jenis buangan organik harian dan secara langsung meningkatkan jangka hayat tapak perusahaan sampah, memelihara alam semula jadi dan mengurangkan pencemaran alam. Dan saya mengharapkan ini dapat dibuat di semua parlimen di seluruh negara. Yang seterusnya berkaitan dengan butiran di bawah 030 perancangan perumahan. Adakah kerajaan bersedia untuk memastikan bahawa dasar rumah negara disesuaikan kepada dasar rumah sejahtera bagi memberikan insentif tambahan kepada rumah-rumah yang dibina supaya selesa untuk penghuni B40 dan bukan hanya selesa dan sesuai untuk bagi generasi pertama tetapi juga menyelesaikan masalah menjadi komuniti sejahtera bagi generasi kedua dan ketiga, kerana bila mereka ini tinggal di perumahan-perumahan yang sempit, ini memberikan ketidaksesaan kepada mereka bila mereka meningkat usia yang lebih tua dan juga kepada generasi yang seterusnya. Butiran 01020 Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan mempunyai suatu dasar supaya semua ahli majlis di seluruh Malaysia mempunyai jam kredit yang khusus dan wajib apabila mereka dilantik sebagai ahli majlis? Dan bagaimanakah pihak kerajaan memaklumkan tentang sebarang perubahan kepada akta-akta, enactment, undang-undang kecil dan garis panduan di negeri-negeri kepada ahli majlis supaya mereka sentiasa mendapat kemaskini undang-undang yang dipakai di majlis daerah masing-masing, yang terbaiknya menggunakan pakai SOP yang sama bagi perkara-perkara yang best practices. Di bawah butiran 040-600 itu penyelidikan dan pembelian landscape. Adakah pihak kerajaan boleh menerima cadangan supaya dasar landscape negara bagi setiap daerah ataupun jajahan seluruh negara bagi kos pembinaan taman rekreasi supaya ia dipastikan sesuai dengan lokasi, identiti dan sejarah, dan dasar ini harus dibaca bersama dengan dasar warisan negara. Kerana hari ini bila mana kita mencadangkan supaya desain itu dibina sesuai dengan identiti atau sejarah, kebiasaannya yang akan dibangkitkan adalah isu kos. Jadi kalau boleh kita mengharapkan supaya dasar ini dibaca bersama supaya isu kos tidak berbangkit tetapi masing-masing mempunyai identiti masing-masing. Seterusnya di bawah 020-600 perusahaan landscape, adakah pihak kementerian boleh menyatakan tentang jumlah penyelenggaraan landscape dengan mengambil kira penggunaan tenaga boleh ubah, sebagai contohnya penggunaan solar-solar di kawasan-kawasan rekreasi dan juga kawasan-kawasan bagi kegunaan awam. Di bawah butiran 02101, adakah kerajaan bercadang untuk memastikan bahawa kewujudan semua taman-taman awam, sebagai contohnya di Taiping, yang telah pun diwujudkan lama dahulu supaya dapat dibuat di seluruh parlimen. Sebab kita nampak hari ini kita kurang kawasan hijau. Jadi kalau kita ada satu dasar yang mewajibkan mengikut sasaran, supaya seluruh negara kita punya taman-taman yang kita boleh membuat family outing. Jadi sekarang ini hanya ada beberapa tempat sahaja kerana kita lebih mementingkan tentang pembinaan bangunan. Jadi saya mengharapkan supaya dalam keadaan pasca COVID ini banyak masalah mental stress dan sebagainya boleh diselesaikan dengan penambahan taman-taman awam seperti ini. Begitu juga dengan butiran 40000 SPNB, iaitu telah dimaklumkan kepada kita bahawa sebanyak 28,472 unit rumah telah dibina di bawah SPNB. Saya ingin tanya, adakah kerajaan mempunyai dasar pengagihan rumah SPNB yang bersasar di semua parlimen-parlimen di seluruh Malaysia, dan berapakah rumah yang dibina khas untuk B40? Di bawah butiran 00500 pengurusan sisa pepejal, saya ingin bertanya kerajaan berapakah bilangan incinerator yang dibina di dalam setiap negeri, dan adakah jumlah ini akan ditambah dalam bajet pada kali ini dengan mengutamakan kawasan-kawasan padat. Sebagai contohnya di tempat saya di Tumpat merupakan kawasan yang sangat padat dengan keluasan yang sangat sempit. Adakah juga akan menerima peruntukan dari pihak kerajaan? Di bawah butiran 030-300 bahagian kawalan kredit komuniti, berapakah jumlah peminjam di bawah bilangan pajak berlesen Ar-Rahnu, dan berapakah jumlah peminjam di kalangan wanita? Kerana hari ini kita lihat kebanyakan kes-kes ugut yang melibatkan alung, melibatkan orang wanita, dan berapakah jumlah kes yang telah pun dibawa ke mahkamah? Di bawah butiran 030-100 untuk kebombaan yang efektif, berapakah projek ataupun program pendidikan survival di kalangan rakyat yang saya kira perlu dibuat merentasi kementerian? Di bawah 030-200 perumahan negara, rumah transit belia,
adakah rumah taksib bilik ini tidak boleh didiami setelah mereka itu berkahwin, dan sekiranya belia ini bermaksud lelaki dan wanita, adakah rumah-rumah ini akan ditempatkan di tempat yang sama? Adakah mereka akan buat blok yang berasingan supaya membezakan di antara belia wanis dan juga belia? Dan yang terakhir, yang seterusnya berkenaan dengan CCTV, berapakah bandar dalam Malaysia yang mempunyai penggunaan CCTV dan apakah keutamaan yang akan diberikan di Pantai Timur bagi pembinaan CCTV di bandar-bandar utama ini? Dan yang seterusnya berkenaan dengan kita memerlukan suatu peruntukan di bawah 030500 bagi kawasan berpasukan di Pekalan Kubur yang merupakan pintu masuk antarabangsa di Kelantan, kerana pada masa ini kemudahan yang ada di kawasan berpasukan ini sangat uzur. Jadi kalau boleh mohon peruntukan tambahan supaya sejajar dengan semalam telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Thailand satu lagi feri baru untuk datang ke Pekalan Kubur. Jadi saya perlukan satu tambahan bajet bagi mengindahkan kawasan KBC ini. Yang seterusnya berkaitan dengan 020100 dan 020500 bagi desain dan pembinaan bangunan-bangunan yang mesra OKU, iaitu sekarang ini dibina tandas, tetapi tandas OKU tersebut keluasan dan kelebarannya tidak memungkinkan kerusi roda dapat dimasuki oleh OKU, dan bukan semua OKU ini diiringi oleh pengiring. Betul juga dengan kemudahan rem. Tempat banyak lagi ke? Dalam 1 minit lagi. Dan yang seterusnya berkenaan dengan gender responsive policy, iaitu pembinaan lebih banyak tandas dan kedudukan tandas untuk wanita di semua kemudahan awam, kerana bila wanita ini berjalan biasanya mereka akan bawa anak-anak bersama mereka. Jadi kalau boleh kita mohon untuk pertimbangan agar diberikan dari segi desainnya dipastikan ini adalah gender responsive planning untuk mereka. Terima kasih. Baik, saya jemput Kalabakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus pada butiran 01513, Program Perumahan Rakyat bersekali dengan butiran 01600, Program Perumahan Rakyat disewa. Kewujudan setinggan di darat maupun di atas air telah menimbulkan pelbagai masalah yang rumit baik dari segi sosial, ekonomi, alam sekitar dan juga keselamatan. Antara masalah yang sering dikaitkan adalah wujudnya kegiatan tidak bermoral, jenayah, penagihan dadah, penyeludupan dan pendatang asing tanpa izin. Kewujudan rumah setinggan ini juga turut memberikan kerugian besar kepada kerajaan negeri, terutama sekali dari segi kecurian bekalan air dan juga kecurian bekalan elektrik. Sehubungan dengan itu, berdasarkan statistik Setinggan Negeri Sabah Januari hingga Mac 2021, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah di daerah Tawau yang mana Parlimen Kalabakan merupakan sebahagian daripadanya, terdapat 24 buah koloni dengan 3.600 buah rumah dan 16.677 penduduk. Daripada jumlah tersebut, 14 buah koloni ini berada di dalam Parlimen Kalabakan. Antaranya adalah Kampung Menggaris Tunggal, Kampung Bukit Kukusan Tanjung Batu, Kampung Sri Menanti Tanjung Batu, Kampung Sri Menanti Hilltop, Kampung Sentosa Hilltop, Kampung Airport Lama, Kampung Tator Hilltop, Kampung Empangan Pasir Putih, Kampung Rejek Tengku Osman, Kampung Rawa-Rawa Sentosa Blok 4, Kampung Teguan, Tanjung Batu, Kampung SK Gabungan, Kampung Haji Matahir, dan Kampung Bombalai. Kesemua 14 kampung setinggan ini majoritinya dihuni oleh pendatang asing tanpa izin, dan sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dengan nasib rakyat termiskin, maka saya menggesa pihak Kementerian menambahkan bilangan pembinaan projek perumahan rakyat dan projek perumahan rakyat disewa bagi tujuan memastikan keselesaan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Memandangkan pada ketika ini hanya terdapat 2 buah PPR di dalam Parlimen Kalabakan, iaitu PPR Taman Sri Bukit dengan kapasiti 470 unit dan PPR Sri Semarak dengan kapasiti 500 unit. Tuan Pengerusi,
Kedua, butiran 020400 Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Saya ingin mengetahui apakah perancangan pihak kementerian bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan Kalabakan sebagai sebuah bandar sempadan dan apakah aspek utama yang akan ditekankan di dalam menjayakan hasrat tersebut. Tuan Pengerusi, ketiga, butiran 030600 Perancangan Perumahan. Saya menyambut baik usaha pihak kementerian untuk meneruskan agenda kerajaan terdahulu di dalam membantu golongan belia untuk mendapatkan kediaman sementara menerusi program Rumah Transit 1 Malaysia RT1M yang kini dijenamakan sebagai Rumah Belia Madani RBM. Saya berharap agar program ini dapat diperluaskan ke seluruh kawasan parlimen di dalam negara bagi membantu golongan belia untuk mendapatkan rumah transit yang selesa dengan kadar sewaan yang berpatutan. Tuan Pengerusi, mengakhiri ucapan, Kalabakan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Arau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Datuk Seri Pengerusi yang dikasihi Menteri Ali yang berhormat. Saya nak cakap pendek saja. Sebab apa? Menteri ini Menteri datang sendiri dan menjawab, saya pasti dia serius tentang perkara-perkara yang telah ditimbulkan. Cuma nak saya di bawah objek am perkara 2000 yang hormat. Saya tanya yang hormat, Jabatan Wilayah Persekutuan, dulu Kementerian Wilayah Persekutuan, sekarang ada adakah di bawah yang berhormat ataupun di bawah PM? Saya tengok minat yang berhormat lebih. Ini kan saya tolong yang berhormat lah. Saya lobby ya. Berhormat lebih kepada hal-hal wilayah ni. Jadi eloklah yang berhormat menjaga wilayah persekutuan. Tetapi jangan walaupun yang berhormat nak perkenalkan banyak benda-benda baru, sebenarnya perkara yang lama tu diberi jenama baru. Tidak ada masalah. Sebab kita tahu bahawa kesinambungan kerajaan ini akan berterusan dan kita nak lihat bagaimana KPKT dapat bersama-sama dalam Jabatan Wilayah Persekutuan, dulu Kementerian Wilayah Persekutuan, untuk menyelesaikan masalah perumahan. Jadi perumahan tadi Kalabakan sebut, terima kasih Kalabakan sebab mengiktiraf apa yang dibuat oleh kerajaan dahulu, kita teruskan. Ini benda yang baik, terutamanya untuk orang muda. Orang muda semua apa khabar yang sedang memerhatikan perbahasan kita, dan kita tahu di antara orang yang paling termasalah dalam Malaysia ini ialah orang muda. Masalah perumahan. Kami cukup simpati, kami kasihan kepada kawan-kawan semua dan insya-Allah kami akan memperjuangkan nasib kawan-kawan semua. Jadi yang pertama yang lain saya kawan-kawan dah sentuh. Saya nak sentuh tentang perumahan di bawah KPM yang memaklumkan bahawa terdapat 18,740 unit kuartus guru tidak diduduki sejak Mac 2023. Dan baru-baru ini Menteri telah umum bahawa pihak swasta konsultan telah dilantik untuk menguruskan 18,740. Padahal kita tak perlu pun lantik swasta. Kita pakai KPKT. Yang hormat mampu tak mampu? Yang hormat mampu kan? KPKT boleh uruskan. Ataupun bersama agensi lain. Kita ada 1.6 juta anggota kerajaan ini, kita kena pergunakan. Jangan kerana 18,740 orang tak dapat duduk, kita pergi swastakan. Saya sebut di sini, walaupun di bawah KPM, tapi saya sebut supaya KPKT uruskan. Saya bagi contoh, perumahan awam di Jalan Yutan. Sebagai contoh, perumahan tersebut diberikan kepada MINDEF untuk rumah kaki tengah MINDEF, tetapi sebahagian lagi dibuka kepada penjawat awam yang bukan MINDEF. Jadi demikian juga kuartus guru ni boleh dipikirkan jalan tersebut, tapi saya ingat oleh kerana ramai anak-anak muda kita yang bukan anggota kerajaan, mereka harus dipikirkan supaya
ini dijadikan perumahan untuk anak-anak muda ataupun perumahan bujang madani yang telah disebutkan. Bujang madani ini baru nak rancang, tapi perumahan yang telah dibuat oleh kerajaan ini kita teruskan. Itu nombor satu. Jadi ini saya bagi pengiktirafan supaya KPKT ambil alih benda itu. Tak perlu lantik swasta. Bukanlah kita swasta yang tak nak kerja pula, tapi tak perlu sebab kerana 18,700 tu kita terpaksa bagi kepada swasta. Yang kedua yang berhormat, Prima. Prima ni kali terakhir anggaran belanjawan negara ialah pada tahun 2017. Prima masih lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri dan ada peruntukan. Tapi sekarang ni kita tak nampak peruntukan timbul untuk Prima. Jadi kecuali pada tahun Disember 2022, KPKT itu di akhir tahun ada duit lebih dia bagi sedikit kepada Prima. Saya minta Prima diberi peruntukan khusus kerana dia membina rumah untuk M40 dengan izin. Jadi kalau sekiranya mereka tidak ada peruntukan khusus, hanya didasarkan kepada modal hasil jualan, jadi kita ada masalah untuk nak buat pusingan. Sebab Prima pada masa PH mengambil alih 2018 itu, PH telah mengarahkan supaya Prima menjual rumah dengan harga di bawah harga pasaran yang luar biasa, tetapi tidak digantikan balik. Sebaliknya dikeluarkan sukut untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, sebab ini yang berhormat sudah pasti sensitif, tapi jangan melambung yang hormat. Tenang. Yang hormat belum tenang. Saya nak tanya, kenapa HDB dilantik untuk menguruskan perumahan negara? Majlis Perumahan Negara ni telah ditubuhkan tapi belum lagi dibawa ke Parlimen berhubung Akta Majlis Perumahan Negara. Saya ingat yang berhormat, tubuhkan majlis dulu, dan HDB kalau nak lantik, kita lantik sebagai konsultan, tapi bukan terlibat secara langsung sebab perumahan ini benar sensitif yang berhormat, melibatkan isu demografi kependudukan yang kita tak boleh maklumkan kepada orang lain. Sebab ini adalah kita kena corakkan perancangan perumahan kita ni dengan cara kita sendiri. Jangan kita rasa tidak perlu untuk melibatkan pihak luar, sebab kita tahu bahawa masalah perumahan negara ini kita kena pasti kita selesaikan masalah yang telah kita kena pasti, sudah pasti kita dapat selesaikan masalah perumahan negara. Saya nak tadi saya dah masuk kamar khas dan telah dijawab, tapi saya timbul sekali lagi dan saya percaya menteri akan menjawab tentang justifikasi kenapa kita dapatkan khidmat HDB yang pada pandangan saya kita boleh mendapatkan khidmat daripada pihak lain di dalam negara. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jemput Lubuk Antu. Terima kasih Datuk Pengerusi. Pertama sebenarnya saya inginkan bangkitkan mengenai butiran 30001 seperti mana telah bangkitkan YB Betong, pembinaan bangunan jambatan bomba dan penyelamat Malaysia di Sarawak. Peruntukan yang telah ditetapkan ada kepada Sarawak sebanyak 490,000, manakala di Semenanjung Malaysia sebanyak 103.6 juta dan dari Sabah 10.9 juta. Datuk Pengerusi, peruntukan-peruntukan ini tidak akan mampu memenuhi permintaan rakan-rakan ahli parlimen saya yang lain dari Sarawak yang menyuarakan keperluan pembinaan balai bomba di kawasan masing-masing seperti Batang Lupa, Betong, Seratok, seperti mana di dalam perbahasan mereka. Sekiranya 490,000 ini dibagi 4, setiap seorang akan mendapat hanya 100,000 untuk membina balai bomba, dan ini adalah tidak masuk akal. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian bahawa terdapat pihak Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia telah memiliki tanah seluas 0.54 hektar di Engkili untuk pembinaan balai bomba di bawah RMK ke-12. Manakala di daerah Lubuk Antu, pihak kementerian juga telah merancang untuk membina sebuah balai bomba kategori E dalam Rolling Plan 2 tahun 2020. Saya ingin mendapat penjelasan apakah status pembinaan balai bomba di Engkili dan Lubuk Antu dan bilakah ianya akan siap. Lubuk Antu, mohon. Batang Lupa boleh. Memandangkan Lubuk Antu memetik nama Batang Lupa tadi, Datuk Pengerusi, saya ingin membangkitkan sedikit berkenaan dengan balai bomba ini. Jika dilihat dari segi peruntukan 490,000 itu, Datuk Pengerusi,
amat rendah. 2021 kita hanya mendapat 6 juta. 2022 kita hanya mendapat 4 juta dan tahun ini 2023 Sarawak hanya diberikan sebanyak 490,000. Kawasan saya Batang Lupa yang mempunyai 3 daerah baru, saya harap kementerian melihat keperluan mewujudkan balai bomba di luar bandar ini secara terperinci. Walaupun saya tahu minggu lepas saya masuk ke Kamar Khas dan kementerian telah menerangkan kepada saya kriteria untuk mewujudkan balai bomba ini, tetapi saya mohon kita sebagai penggubal undang-undang di Dewan Yang Mulia ini melonggarkan syarat untuk mewujudkan balai bomba di kawasan pedalaman. Kalau ikut kriteria itu, sampai bila-bila daerah-daerah kecil ataupun daerah penuh di kawasan Sarawak tidak akan mendapat balai bomba yang kita idam-idamkan. Keluang tadi mengatakan 80 tahun sudah balai bomba di Keluang. Dah nak minta naik taraf, lori tak dapat nak masuk. Tapi kita di Sarawak, Datuk Pengerusi, belum ada balai bomba. Saya ingin menyentuh perkara ini dan saya mohon maaf kerana lubahan itu mengambil masa terlalu banyak. Bagi peluang tanya manis, lagi. Terima kasih. Mohon mencelah lubahan itu. 10 saat. 10 saat. Okey, mohon mencelah lubahan itu. Terima kasih. Seperti yang dimaklumkan oleh Batang Lupa, Batang Sadong, sebenarnya memang tak cukup. 490,000 ni macam kita panggil di Sarawak kacang potet saja. Kecil sangat. Mohon kementerian tengok balik, tambah balik jumlah ni. Satu balai bomba pun tak cukup ni. Terima kasih. Lubahan tu. Kementerian saya berharap angka 490,000 ini adalah typo error dalam buku anggaran. Seterusnya saya melihat butir 00100 projek kecil di kawasan pihak berkawasan tempatan. Datuk Dipertua Datuk Pengerusi, saya telah difahamkan bahawa pada tahun 2020 hanya 200,000 sahaja diperuntukkan kepada Majlis Daerah Lubuk Antu. Ingin saya jelaskan bahawa Majlis Daerah Lubuk Antu mempunyai peranan yang besar di mana mereka membantu pembinaan dan menaiktarafkan infrastruktur seperti asas jalan raya, jambatan, jeti dan tembok penahanan. Dengan keluasan Lubuk Antu Isap, Datuk Pertua, 3,292 km persegi. Saya berharap pada tahun ini peruntukan untuk PBT ditambahkan kepada 300,000. Satu lagi yang saya ingin sentuh, iaitu berkenaan dengan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan peruntukan sebanyak 50 juta untuk membaik pulih rumah-rumah ibadat bukan Islam. Saya juga telah difahamkan bahawa Kementerian KPKT telah mengambil alih berkenaan dengan rumah-rumah ibadah bukan Islam daripada Kementerian Perpaduan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana, apakah mekanisme daripada pihak kementerian untuk menyalurkan peruntukan baik pulih rumah-rumah ibadah ini ke kawasan Parlimen Lubuk Antu yang mempunyai 11 gereja tidak termasuk chapel dan 8 tokong. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Balik Pulau. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang Balik Pulau untuk sama-sama bahas peringkat jawatan kuasa. Saya terus ke butiran 01901 iaitu rancangan tempatan sebanyak 6.1 juta. Saya ingin meminta perincian daripada KPKT berapakah PBT di Malaysia yang mempunyai local plan ataupun rancangan tempatan yang telah digazetkan. Kerana saya tahu banyak banyak PBT yang tidak mempunyai local plan yang digazet. Ini akan menyusahkan di kemudian hari. Saya beri contohlah, ya, sebab ini adalah satu masalah kepada ramai PSP atau people yang submit plan dan sebagainya. Kalau di setengah kebanyakan PBT nak submit plan sahaja, DO mengambil masa 3 bulan untuk lulus. Kemudian lepas 3 bulan, 3 bulan lagi untuk building plan. So, orang yang kalau nak buat satu-satu pembangunan ini, dia mengambil masa yang terlalu panjang di Malaysia ini. Disebabkan salah satunya kerana tidak ada local plan dalam kita punya kebanyakan PBT, pihak berkuasa tempatan. Kalau negara jiran, dia cuma 2 minggu saja submit plan untuk dapatkan DO dan dapatkan building plan. Jadi
kenapa kita mesti mengambil masa yang panjang? Saya harap KPKT ada tanggungjawab untuk meleraikan permasalahan yang telah lama wujud dalam PBT ini, kerana KPKT mempunyai kuasa untuk meleraikan masalah ini. Dan saya juga ingin terus ke pembutiran mana tadi? 02101, iaitu pembangunan taman awam sebanyak 53 juta. Kalau mengikut akta pembangunan tempatan, kita kalau submit plan, kita cuma perlukan 10% open space untuk sesuatu rancangan pembangunan. Bagi saya 10% ni adalah satu jumlah yang kecil, kerana kita tahu taman awam ataupun taman rekreasi ataupun open space ni adalah penting untuk pembangunan fizikal dan juga untuk kanak-kanak mereka. Inilah peluang untuk mereka keluar peluh, bermain kan, untuk berrekreasi. It's a green lung for sesuatu pembangunan. Jadi saya harap KPKT melihat semula pembangunan taman awam ni supaya lebih banyak diadakan, terutama sekali di bandar-bandar besar, kerana dengan pembangunan yang tidak seimbang ni akan membuatkan kita kehilangan beberapa green lung di sini. Saya juga ingin menarik perhatian Menteri, kalau pergi ke negara-negara luar, taman mereka di tengah-tengah bandar betul. Dan saya tak payah bagi contoh lah banyak. Dan taman-taman mereka mempunyai ciri-ciri kesenian dan sebagainya. Begitu juga bandar. Terutama kalau di setengah bandar di negara Perancis, mereka meletakkan 1% daripada jumlah kos keseluruhan pembangunan itu untuk diagihkan kepada elemen seni. Jadi bila ada satu bangunan tu adalah elemen seninya. Sekarang ni bila buat bangunan tu macam kotak rumah burung. Tak ada seninya. Jadi arkitek ni belajar tinggi-tinggi, sepatutnya mereka menghasilkan sesuatu yang ada elemen seni. Kadang-kadang kita pergi satu taman, satu kawasan perumahan ni, dia lifeless, tak ada soul, tak ada jiwa seni dalam sesuatu tu. Jadi kita nampak ada kekosongan di situ. Saya tidak ada masa yang lain, cuma saya nak terus kepada 04001, iaitu penyelenggaraan perumahan, iaitu 90.4 juta. Saya sudah bangkitkan dalam ucapan dasar mengenai pengurusan PPR ni, dan kebanyakan PPR mempunyai masalah dari segi pengurusan facilities dan kemudahan awam, tak termasuklah masalah sosial dan sebagainya, lift rosak. Dan apakah langkah spesifik dan tolong perincikan apa bentuk yang akan digunakan dalam jumlah 90 juta ni untuk menyelesaikan beberapa masalah penyelenggaraan di PPR. Saya rasa masa dah habis. Terima kasih. Saya bagi peluang terakhir, pembahas terakhir, Bakri. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada perkara B43, 030-100 bomba dan penyelamat, di mana saya meminta supaya pihak kementerian untuk memberi penjelasan adakah pihak jabatan ataupun kementerian ada rancangan untuk mengkaji semula struktur gaji dan kemudahan kepada anggota-anggota bomba. Saya membangkitkan isu ini kerana saya tertarik dengan satu laporan pada Januari 27 di mana Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat mengatakan bahawa terdapat 600 kekosongan untuk grade KB19 masih menunggu untuk diisi. Adakah ini disebabkan oleh gaji? Apabila saya semak balik untuk grade KB19 ini, gaji minima dia RM1,360 hingga dan maksimum RM4,052.
Tapi kita perlu faham bahawa anggota bomba, kerja mereka merangkumi semua. Perlu tangkap ular, bukan saja menyelamatkan, memadamkan api. Tapi kalau ada ular, ada kucing, ada anjing pun, mereka perlu pergi. Boleh dikatakan risiko anggota-anggota bomba ni adalah tinggi. Tetapi adakah gaji yang diberikan, ditawarkan kepada mereka memandai tugasan yang berat ni? Seterusnya saya ingin masuk kepada butiran P. Sekarang ni P43, 30,000. Agak segan juga nak sebut selepas mendengar rungutan daripada ahli-ahli daripada Sarawak. Tapi terpaksa juga saya sebut. Berkenaan dengan pembinaan bangunan bomba di Semenanjung Malaysia. Yang Mohd Datuk Pengerusi. Pembangunan Muar Furniture Park di Bakri dijangkakan dia akan melonjakkan lagi prestasi ekonomi di sekitar daerah Muar. Di dalam pembangunan yang seluas 400 hektar ini, dijangkakan menarik pelaburan lebih daripada 1 bilion ringgit. Dan telah dirancangkan sebuah balai bomba di sini. Sebab kita tahu bahawa industri perabot ini merupakan satu industri yang mempunyai risiko kebakaran yang sangat-sangat tinggi. Dan sebuah balai bomba grade A amatlah diperlukan untuk memastikan bahawa sekiranya berlakunya apa-apa kebakaran, pihak bomba boleh sampai di lokasi kebakaran dalam masa yang paling singkat. Dan saya harap infrastruktur kemudahan bomba ini dapat disediakan sebelum keseluruhan projek Muar Furniture Park ini disiapkan. Jadi saya memohon supaya pihak kementerian, terutamanya Jabatan Bomba dan Penyelamat, dapat memberi keutamaan untuk membina sebuah balai bomba seperti yang dirancang di Muar Furniture Park ini. Seterusnya, Yang Berhormat Puan Yang Berhormat Puan Pengerusi, saya ingin menarik apalah gelak-gelak ni. Saya ingin menarik perhatian pihak kementerian berkenaan butiran 00500 pengurusan sisa pekerja. Sebanyak 245 juta ringgit. Di sini ada satu iklan tawaran tender pada tahun 2022, iaitu projek pembinaan stesen pemindahan sisa pekerja di Muar, Johor. Saya ingin bertanya berkenaan apakah perkembangan terbaru berkenaan projek ini, dan seterusnya saya ingin memohon supaya pihak kementerian memberikan penjelasan apakah hala tuju terbaru pihak kerajaan berkenaan dengan isu-isu dengan dasar pengurusan sisa pekerja ini. Adakah pelan tindakan pengurusan sisa pekerja tahun 2015 dan hingga 2020 yang dirangka oleh pentadbiran terdahulu masih lagi diguna pakai? Yang Berhormat Puan Pengerusi, antara intipati pelan tindakan yang saya sebut tadi adalah pengurusan sisa pekerja secara berpusat, iaitu satu kemudahan yang mega akan dibina dan sisa-sisa pekerja ataupun sampah-sampah daripada beberapa pihak berkuasa tempatan, beberapa PBT akan dihantar ke kemudahan tersebut. Saya bagi contoh di Johor, pengurusan sisa pekerja telah dibagi kepada 3 wilayah, iaitu wilayah utara di Bukit Payung, wilayah selatan di Silong dan wilayah timur di Mersing. Masalah dan saya lihat kemudahan yang ataupun teknologi yang akan digunakan adalah incinerator ataupun lebih dikenali atau dijenamakan sebagai WTE, Waste to Energy. Saya tidak
bercadang untuk membincang berkenaan isu-isu atau impak ke alam sekitar dalam isu ini, tetapi kita perlu faham bahawa apabila kita membina sesebuah incinerator, kita perlu Masa sudah tamat. sedikit lagi. Kita perlu memberikan jaminan ataupun guarantee of the volume di mana kita perlu membekalkan banyak input untuk supaya incinerator ni dapat beroperasi dengan lancar. Dan saya lihat ini adalah bercanggah Ringkaskan. dengan matlamat dan sasaran kita untuk mengurangkan dan meminimumkan sisa pekerja. Jadi saya harap pihak kementerian dapat memberi penjelasan berkenaan isu ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puan Pengerusi. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 20 minit. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani, Puan Pengerusi, rakan-rakan yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 16 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara berkaitan Belanjawan 2023 di bawah Kementerian KPKT, khususnya saya rangkumi dalam 5 bidang utama, iaitu kerajaan tempatan, perumahan, perkhidmatan kebombaan, pengurusan sisa pepecah dan perancangan bandar dan desa. Saya mulakan jawapan saya dengan serangkap pantun dulu. Jalan-jalan dalam kelambu, mencari ramuan akar dan kayu. Soalan YB menusuk kalbu, tapi KPKT jawab tak segan tak silu. Ahli-ahli yang berhormat, saya mulakan daripada yang berhormat daripada negeri Sarawak dulu, iaitu YB Betong. YB Betong telah pun membangkitkan isu beberapa projek PPR diluluskan di Sarawak, khususnya berapakah di kawasan Betong. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat 10 projek PPR di negeri Sarawak yang merangkumi 4,791 unit rumah telah siap dibina dan terdapat 1 projek sedang dalam pembinaan yang merangkumi 461 unit rumah. Buat masa ini masih ada perancangan pembangunan PPR di daerah Betong. Namun, mulai tahun 2023, KPKT akan memberi keutamaan projek PPR kepada kerajaan negeri yang menyediakan tapak tanah secara percuma ataupun dengan kadar premium tanah yang nominal. YB Betong juga bangkitkan bajet bagi projek kecil, BP1. BP1 ada peningkatan yang ketara. Khususnya PPT luar bandar amat mengharapkan peruntukan untuk menaik taraf infra. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, peruntukan BP1 tahun 2022 bagi negeri Sarawak berjumlah 19.77 juta. Manakala peruntukan BP1 bagi Majlis Daerah Betong adalah 1.26 juta. Bagi tahun ini, setiap BPT diperuntukkan 2 juta bagi BP1 tertakluk kepada permohonan dan keutamaan projek. Bagaimanapun untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, demi menjaga kesejahteraan rakyat, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun memperolehi satu peningkatan yang ketara dari segi projek-projek kecil termasuk penyelenggaraan longkang, pembinaan Dewan Serbaguna dan lain-lain perkhidmatan asas. Jabatan Kerajaan Tempatan jumlah peruntukan diperolehi telah pun meningkat daripada 431 juta menjadi 560 juta. Satu peningkatan 30% ataupun 129 juta. Seterusnya saya YB Kalabakan. Setelah Sarawak, saya jawab Sabah. Isu PPR di Sabah, khususnya Kalabakan, serta PPR baru dan rumah belia madani. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pelaksanaan projek PPR di Sabah setakat ini merupakan bilangan yang paling besar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 38 projek. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 34 projek telah siap dibina,
merangkumi 23,509 unit, manakala 4 projek lagi sedang dalam peringkat pembinaan merangkumi 2,590 unit. Secara keseluruhannya, bilangan PPR yang telah siap di Sabah merupakan 21.4% daripada bilangan PPR yang telah dibina di seluruh negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat 2 projek PPR yang telah siap dibina di Parlimen Kalabakan, iaitu PPR Seri Semarak Tawau 470 unit, PPR Merotai Tawau 470 unit. Di bawah Rolling Plan ketiga, Perancangan Malaysia ke-12, KPKT sedang meneliti permohonan daripada setiap negeri. Namun, KPKT akan memberikan keutamaan projek PPR kepada mana-mana kerajaan negeri yang menyediakan tapak tanah secara percuma ataupun dengan kadar premium nominal. KPKT juga sedang merancang pembinaan rubah belia madani di mana inisiatif RBM ini bertujuan untuk menyediakan perumahan secara transit untuk golongan belia yang berumur 35 tahun ke bawah untuk mendiami rumah tersebut bagi sesuatu tempoh yang dirasakan cukup sehingga mereka dapat mengukuhkan kedudukan kewangan dan seterusnya memiliki kediaman sendiri. Sewa mereka yang bayar boleh dianggap sebagai sebahagian daripada wang bayaran cengkeram ataupun deposit KPKT untuk memberi rumah sendiri mereka. KPKT juga akan meneliti keperluan untuk memperkembangkan inisiatif rumah belia madani ini ke seluruh negara. YB Batu Pahat. Dari Sarawak, Sabah saya pergi ke Johor. YB Batu Pahat telah bangkitkan apakah program-program kecil BP1 dan dimohon diperincikan apakah kos setiap program dan PBT mana yang terlibat. Skop projek BP1 untuk maklumat ahli yang berhormat adalah menaik taraf infrastruktur awam, jalan, longkan, lampu jalan, kemudahan awam termasuk dewan, tandas, pondok, bas, projek sosial ekonomi termasuk gerai, ruang niaga dan keselamatan termasuk CCTV. Peruntukan yang dipertimbangkan untuk setiap projek adalah tidak melebihi RM500,000. Anggaran peruntukan untuk setiap PBT adalah 2 juta dan bagi 150 PBT seluruh negara. Dan di mana BP1 silingnya sekat ini adalah RM1 juta. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi tahun ini satu peruntukan khas RM30 juta akan diperuntukkan bagi penyelenggaraan peparitan dan longkang PBT. PBT yang berkeperluan boleh mengemukakan permohonan untuk pertimbangan KPKT. Ahli yang berhormat Batu Pahat juga bangkitkan adakah jadual kutipan 2 kali bersesuaian ataupun akan ditambah tentang perkhidmatan kutipan adalah seragam dan selaras dengan negara-negara maju iaitu melalui konsep kutipan 2+1. Kekerapan kutipan sisa pepecah 2+1 akan diteruskan sehingga tamat perjanjian konsesi pada tahun 2033. Di bawah kontrak penswastaan sedia ada, KPKT sentiasa memastikan jentera-jentera dalam keadaan mematuhi KPI dan penalti akan dikenakan sekiranya syarikat konsesi tidak memenuhi kriteria jentera yang ditetapkan. Syarikat konsesi juga perlu tukar kepada jentera baru jika tidak sesuai untuk digunakan. Kementerian sentiasa berusaha meningkatkan pengasingan sisa pepecah dengan pembinaan pusat-pusat kita semula. Untuk makluman yang berhormat, kita telah membina 32 buah drive-thru recycle center untuk tujuan tersebut. Kadar kita semula negara juga telah meningkat dan kementerian berusaha untuk mencapai 40% kadar kita semula negara menjelang tahun 2025. Seterusnya untuk maklumat yang berhormat, Batu Pahat juga. Peruntukan pada tahun 2023 tentang penyelenggaraan lift dan mengecat. Pada tahun ini, sebanyak 9.4 juta ataupun satu peningkatan ketara iaitu 26% telah pun diperuntukkan untuk penyelenggaraan lift dan mengecat bangunan-bangunan flat yang lama. Pecahan peruntukan ini adalah bagi projek-projek penyelenggaraan di seluruh negara kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merangkumi 44.4 juta ringgit bagi tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia yang melibatkan 74 projek. Dan satu lagi 46 juta akan diperuntukkan untuk program penyelenggaraan perumahan PPP yang melibatkan 48 projek lagi mensasarkan sebanyak
35,000 orang akan menerima manfaat secara keseluruhan. Skop kerja TPPM dan PPP adalah seperti berikut. Pertama, membaiki atau mengecat lift. Kedua, membaiki atau mengganti tangki air dan sistem retikulasi. Ketiga, membaiki dan atau mengganti pipe sanitary. Keempat, membaiki atau mengganti bombong. Kelima, membaiki atau mengganti tangga dan susur tangan handrail. Keenam, mengecat semula bangunan dan harta bersama setiap 10 tahun. Ketujuh, pendawaian semula dan kerja elektrik. Kelapan, membaiki atau mengganti kemudahan awam yang melibatkan harta bersama atau common property. Yang kesembilan, mengganti atau membina pagar di sekeliling kawasan pemajuan. Ke-11, membaikan cerun dalam kawasan pemajuan. Dan ke-12, membaiki atau membina infrastruktur dalam kawasan kediaman berstrata kos rendah termasuk anti-vandalisme lift system. Peningkatan peruntukan ini ditambah lagi dengan satu peruntukan khas inisiatif baru iaitu 50 juta ringgit akan diperuntukkan tahun ini dan kita sasarkan bertukar mengganti sekurang-kurangnya 70 lift baru untuk rumah-rumah pangsa lama yang telah pun terpinggir. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, peningkatan peruntukan ini juga turut mengambil kira keprihatinan kerajaan perpaduan hari ini bagi membantu perumahan bertingkat kos rendah dan sederhana, rendah yang tidak mempunyai atau gagah menubuhkan Badan Pengurusan Bersama JMB dan Perbadanan Pengurusan MC bagi baik boleh dan penyelenggaraan dalam memastikan perumahan yang mampan dan berdaya huni. Kaedah permohonan bagi mendapatkan peruntukan ini adalah melalui Pesuruhjaya Bangunan COB, pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah dan juga Wakil Rakyat dalam Dewan Yang Mulia ini. Kementerian akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya. Untuk maklumat Yang Berhormat Batu Pahat juga, adakah fasiliti sisa pepecah akan dibina di setiap PBT? Untuk makluman ahli Yang Berhormat, fasiliti sisa pepecah akan dibangunkan mengikut konsep regional, wilayah dan bersepadu. Dalam hal ini, beberapa buah PBT akan berkongsi fasiliti pengurusan sisa pepecah yang sama bagi mengatasi cabaran-cabaran berikut. Pertama, kesukaran untuk mendapat tapak yang sesuai. Bukan semua orang mahu duduk di tepi sanitary field. Kedua, kos pengurusan dan pembinaan yang tinggi. Dan yang ketiga, mengurangkan kacau ganggu kepada penduduk sekeliling serta pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, bagi negeri Johor, tapak pelupusan sisa pepecah sanitary TPS Bukit Payung, Batu Pahat untuk sisa pepecah wilayah utara Johor, TPS Silong untuk wilayah selatan Johor dan TPS Mersing untuk wilayah timur Johor. Tuan Dipertua, selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri. Adakah kemudahan? Yang Berhormat Menteri Bakri. Yang Berhormat Menteri tadi ada menyebut tentang kekangan yang kita hadapi termasuk isu tanah. Jadi sebenarnya sekarang ni sebab saya lihat apa tu pelan tindakan yang dirangka itu adalah lebih kurang 10 tahun lalu. Dan apabila masa beralih telah ada teknologi yang baru. Adakah pihak jabatan mengikuti perkembangan terbaru, teknologi yang terbaru untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dulu dan kini kita tak perlu mungkin pergi kepada cara yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bakri. Walaupun sekarang saya sedang jawab jawapan dari Batu Pahat, tapi saya masukkan sekali. Kementerian KPKT sentiasa mengikuti perkembangan terbaru termasuk adaptasi teknologi terkini. Saya bagi contoh, mana-mana WTE, teknologi yang akan dipakai di negara kita ini, mesti mempunyai track record sekurang-kurangnya 10 tahun, di mana dijamin selamat, tidak ada pencemaran toksik ke utara, baru boleh dipertimbangkan. Ini adalah antara langkah-langkah keselamatan yang sedang dan akan dilakukan oleh KPKT. Sebab itu, YB Bakri jangan risau. Adakah kemudahan asas? YB Batu Pahat juga telah katakan sama ada kemudahan asas dalam PPR akan dinaik taraf.
Pada masa ini, kemudahan asas sedia ada di dalam PPR yang telah disediakan. Dia merangkumi surau, tadika, gerai, taska dan dewan komuniti. Kemudahan asas ini telah mengambil kira berdasarkan jumlah unit rumah dan isi rumah yang mendiami rumah tersebut. Ratio untuk satu rumah kedai adalah bagi setiap 100 unit rumah. Jumlah ini diambil kira untuk memastikan penyewa kemudahan mendapat keuntungan yang munasabah sambil memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penghuni. Pada masa ini, kemudahan asas di PPR turut diambil kira dalam anggaran peruntukan semasa tahunan untuk dia dibaik pulih dan diselenggara bagi memastikan kemudahan asas tersebut beroperasi sebaiknya. Satu lagi, di mana YB Batu Pahat telah pun bangkitkan berapa B40 dapat faedah daripada program PPR. Sehingga 31 Januari tahun ini, terdapat 159 projek melangkumi 99,296 unit rumah PPR telah siap dibina. 24 projek sedang dalam pembinaan, merangkumi 9,737 unit. Manakala 16 projek lagi melibatkan 6,224 unit rumah dalam peringkat perancangan. Ini akan membawa manfaat kepada 24,896 isi rumah. Seterusnya saya jawab daripada Johor ke wilayah persekutuan. Dari YB Puangsa Maju, telah membangkitkan penyelenggaraan perumahan ataupun di KL ada 178 projek kos rendah. Beliau telah pun bangkitkan jika 30% lift dan tangki air perlu ganti, maka bajet hanya cukup untuk 50 juta hanya cukup untuk 120 lift saja. Untuk maklumat yang berhormat, KPKT akan membuat perancangan penyelenggaraan dan penggantian semua lift yang uzur dan lama secara fasa ke fasa mengikut susunan keutamaan. Untuk maklumat yang berhormat, 50 juta adalah satu peruntukan khas yang akan disalurkan di bawah peruntukan KPKT untuk selenggara dan ganti lift khusus untuk PPR di seluruh negara. Dengan mengambil kira kos untuk penggantian satu unit lift lebih kurang 400 sehingga 600 ribu. Maka dengan 50 juta dianggarkan sebanyak 83 unit lift di PPR dapat diganti. Pemilihan pembaikan lift ini akan mengambil kira lift yang telah lama tidak diselenggara dan diganti terutama yang telah melebihi 10 tahun. Di samping itu, kerajaan juga meluluskan peruntukan penyelenggaraan di seluruh negara sebanyak 90.4 juta ringgit. Seperti yang saya ada katakan tadi, untuk TPPM dan PPP untuk pelbagai kerja yang akan kita lakukan. Seterusnya, saya ke negeri Selangor, YB Kuala Langat. YB Kuala Langat telah bangkitkan sebahagian daripada Greater Grand Valley. Kuala Langat adalah sebahagian daripada Greater Klang Valley. Kuala Langat adalah kawasan gambut yang luas, fasiliti balai bomba kecil, limited, tiada skylift dan perlu diperbaiki. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan menaik taraf logistik dan aset balai bomba seluruh negara. Pada masa ini, Kementerian dalam proses perolehan sebanyak 150 buah Compact Fire Rescue Tender. Jentera yang bersaiz compact diletakkan secara strategik di balai bomba seluruh negeri mulai akhir tahun ini juga. Kementerian juga merancang untuk memohon penambahan kenderaan pacuan 4 roda dalam rolling plan ke-4 tahun depan. Rancangan Malaysia ke-12 kerana fungsi yang penting sebagai kenderaan sokongan dalam operasi kebombaan dan penguatkuasaan. Walau bagaimanapun perancangan ini adalah tertakluk kepada kelulusan agensi pusat dan keupayaan peruntukan kewangan semasa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia dan KPKT akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan memulakan satu lagi inisiatif baru iaitu semoga menjelang akhir tahun ini kita akan mewujudkan air ambulance di mana helikopter yang dimiliki oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat digunakan untuk selamatkan mangsa-mangsa di kawasan-kawasan pedalaman termasuk juga di kawasan kemalangan atas jalan raya highway. Ini sekiranya
diijab kabulkan ataupun direalisasikan, maka dia akan menjimatkan duit sekurang-kurangnya 15 juta ringgit. Setahun kita boleh jimat. Satu penggal 5 tahun kita boleh jimat 75 juta ringgit. Kerana amalan dulu, kerajaan dulu, dia outsource kepada sektor swasta. Maka duit itu setahun 20 juta. Sekarang Bomba ambil alih 1 tahun 5 juta saja. Ini adalah satu lagi inisiatif menuju ke arah Malaysia Madani. Puan Pengerusi Kementerian YB Kuala Langat tadi, ini saya sudah jawab. YB Keluang, Johor. YB Keluang telah membangkitkan perbelanjaan pengurusan sisa pepecah yang tinggi dan sumbangan PBT dan lain. Yang Mohamad, boleh cerah sikit? Saya akan sampai ke Tanjung Piai. Jangan risau, sabar. Peruntukan yang tinggi memang disebabkan oleh ikhlas daripada belanja mengurus kepada belanja pembangunan. Bagi perbelanjaan tahun lepas sebenarnya, jumlah perbelanjaan pengurusan sisa pepecah dan pembersihan awam bagi 7 negeri yang diuruskan oleh SW Corp sudah mencecah hampir 2 bilion, di mana 1.32 bilion adalah daripada kerajaan persekutuan dan 680 juta ringgit daripada sumbangan PBT. Kerajaan juga menyediakan 10 juta bagi PBT yang tidak berkemampuan, iaitu hasil tahunan kurang dari 10 juta setahun. Sehingga Mac, iaitu bulan ini, jumlah hutang yang masih belum dibayar oleh PBT kepada SW Corp berjumlah 538.26 juta ringgit, iaitu sebanyak 8% daripada jumlah tuntutan. Jumlah kos sisa pepecah bagi setiap PBT adalah berbeza-beza mengikut saiz. Berdasarkan kepada rekod kementerian, jumlah perbelanjaan bagi pengurusan sisa pepecah adalah 30 hingga 80% daripada hasil PBT. Berdasarkan kepada perjanjian konsesi, bayaran kutipan sisa pepecah adalah mengikut premis, sama ada dia bertanah ataupun bertingkat. Walau bagaimanapun, kementerian bersedia untuk mengkaji semula kaedah ini serta cadangan-cadangan yang berhormat Keluang dalam semakan semula perjanjian konsesi seawal-awalnya pada tahun 2025. Ya, kerana Bapak perjanjian Menteri. itu akan berakhir pada 2033. Ya, Bapak Menteri. Menteri. Boleh tak saya minta injury time? 5 minit lagi. Okey, 5 minit lagi. Ya, Bapak Menteri. PI, sila. Yang Menteri. Saya kan tanya PI ya. Yang Menteri, tadi saya tanya berkaitan dengan Jabatan Bomba, di mana bagi mereka, terutama pemohon untuk dapat lesen ataupun CCC bangunan, ia memakan masa panjang sehingga setahun pun tak dapat sebab menunggu respon daripada Jabatan Bomba. Jadi saya anggap ini penting sebab ramai komplain aduan, dulu boleh buat one stop center, mungkin hanya ada meeting sekaligus. Tapi pada masa kini, Bomba meminta supaya dapat borang daripada Jabatan Bomba dan kadang-kadang tidak terima untuk borang tu, maka ia makan masa cukup panjang. Jadi agak boleh baiki prosedur tersebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Wabi Piai Menteri minta laluan. serta Wabi Keluang yang prihatin. Keluang, okey. Ya, terima kasih Menteri. Terima kasih atas jawapan yang sangat lengkap tadi. Tetapi saya minta kalau boleh tak Kementerian sediakan satu jawapan tertulis, iaitu setiap PPT yang masih hutang untuk membuat bayaran sisa perbejadu, siapa mereka, PPT manalah dan amount yang mereka masih tonggakkan yang ada supaya kita tahu mana PPT yang memang tidak berkemampuan dan berapa serius masalah ni. Kalau tak, rakyat tak tahu sebenarnya PBT kita hutang banyak untuk membuang sampah saja. Terima kasih. Terima kasih, Wakil Menteri. Hulu Selangor ada bertanya beberapa soalan tadi. Harap ada jawapan daripada Menteri. Saya jawab satu persatu dulu. YB Tanjung Piai, terima kasih kepada Yang Berhormat atas keprihatinan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia telah melaksanakan beberapa tindakan untuk mempertingkatkan perkhidmatan the delivery service dengan izin berhubung dengan permohonan lesen perniagaan, iaitu pertama, pengecualian sokongan JPPM pada beberapa jenis premis perniagaan seperti
Pertama, perniagaan yang dijalankan di tingkat bawah. Yang kedua, premis yang telah mempunyai perakuan bomba. Ketiga, perniagaan-perniagaan kecil. Ini semua dikecualikan. Tak payah lagi. Kedua, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, berita baik untuk Yang Berhormat, kuasa untuk menyokong lesen perniagaan telah diberikan kepada ketua zon. Tidak perlu lagi dirujuk kepada ibu pejabat bomba negeri. Yang ketiga, JPPM juga Yang Berhormat, sedang membangunkan. secara sikit. Ada lagi. Bila dilaksanakan, saya nak tahu. Sebab pada masa kini masih hadapi masalah tersebut. Bila dikuasakan? Mungkin Yang Berhormat ada kes-kes spesifik, saya mengalu-alukan. Diutarakan kepada pejabat saya akan laksanakan dengan segera. Yang Berhormat, JPPN juga sedang membangunkan satu sistem online bagi membolehkan permohonan lesen dibuat secara atas talian. Sistem ini diangkat mula digunakan pada September tahun ini. Online pun boleh, tak payah pergi pejabat bomba untuk memohon. Ini adalah antara inisiatif Malaysia Madani. Manakala bagi permohonan berkaitan pemeriksaan CCC, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menetapkan KPI bahawa keputusan pemeriksaan sama ada lulus ataupun ditolak perlu dikeluarkan dalam masa 5 hari. Di samping itu, JPPN juga telah mengeluarkan deem clause bahawa sekiranya tiada apa-apa maklumat dalam tempoh 14 hari selepas pemeriksaan, maka pihak Principal Submitting Person, PSP, boleh mengeluarkan CCC tanpa perlu mendapatkan sokongan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ini adalah satu lagi langkah proaktif untuk mempercepatkan proses niaga dan juga merancangkan ekonomi dalam negara ini. Pada masa yang sama, JPPM telah mengemukakan cadangan penstrukturan semula kepada agensi pusat termasuk penambahan bilangan pegawai untuk tujuan premis. Sebenarnya Puan Pengerusi, jika saya nak jawab 1.5 jam lagi, tapi hulus yang tidak saya sempat menjawab termasuk daripada Yang Berhormat rakan saya Hulu Selangor, saya akan bagikan jawapan yang bertulis supaya Menteri, berkenaan dengan soalan Lubuk Antu berkenaan jumlah bangunan bomba di Sarawak 490,000 sahaja. Boleh YB Menteri tolong jelaskan. Terima kasih. Sebenarnya kenapa peruntukan pembangunan bagi Sarawak itu menurun? Di sini pengurangan disebabkan peruntukan hanya untuk 2 projek bagi tahun ini berbanding 5 projek untuk tahun lepas. Di mana 3 balai bomba telah berjaya kami siapkan, iaitu BPP Belaga, Balai Bomba Bintangok, Balai Bomba Sibu Jaya dan yang terkini Balai Bomba Asia Jaya di Sarawak akan disiapkan dalam masa yang terdekat. Dan sebenarnya ada lagi banyak balai bomba di termasuk Sabah dan Sarawak sedang dalam perancangan. Kita ada 34 buah. Tahun ini di mana dalam sempena 100 hari pertama Kerajaan Perpaduan, Kementerian telah siapkan 7 buah balai bomba baru dan 8 buah balai bomba baru